Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 5, bab 6, pengukuhan negara dan bangsa Malaysia. Di bawah tajuk kecilnya Perjanjian Malaysia 1963. Okey, sebelum cikgu mengajar, cikgu nak minta guru-guru dan pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Okey, untuk Perjanjian Malaysia 1963 ada dua perkara yang akan dipelajari. Yang pertama, peristiwa Perjanjian Malaysia dan yang kedua, intipati Perjanjian Malaysia. Okey, kita tengok peristiwa dulu. Peristiwa Perjanjian Malaysia telah ditandatangani di London pada 9 Julai 1963. Bila ditandatangani 9 Julai 1963, di mana? Di London. Wakil yang hadir daripada 3 negara, Tanah Melayu, Singapura dengan British. Tanah Melayu, 3 orang yang hadir. Yang pertama, Tunku Abdul Rahman. Yang kedua, Tun Abdul Razak. Dan yang ketiga, VT Sambantan. Tanah Melayu berapa orang? 3 orang. Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, VT Sambantan. Singapura, Lee Kuan Yew. Dan British 2 orang. Malcolm McDonald dengan Lord Lansdowne. Okey, disebabkan perjumpaan tersebut telah berlaku, maka wujudnya Akta Malaysia. Dalam perjumpaan di London tersebut, selepas ditandatangani bermaksud wujudnya Akta apa? Akta Malaysia. Tengok, Akta Malaysia diluluskan oleh 4 pihak. Yang pertama, Parlimen British. Yang kedua, Parlimen Malaysia. Yang ketiga, Dewan Undangan Negeri Sabah dan Sarawak. Dan yang keempat, Dewan Perhimpunan Singapura. Ada 4 pihak yang lulus. Kenapa ada Sabah Sarawak dan kenapa ada Singapura? Sebab penubuhan Malaysia selain Tanah Melayu, dia ada Sabah Sarawak dengan Singapura. Waktu ni Brunei dah tak termasuk dah. Sebab tu dia ada Parlimen Malaysia. Di Sabah Sarawak dipanggil apa? Dewan Undangan Negeri Sabah Sarawak. Dan di Singapura dipanggil apa? Dewan Perhimpunan Singapura. Jadi ada berapa pihak yang lulus Akta Malaysia? Ada 4 pihak. Yang pertama, Parlimen British. Kenapa Parlimen British? Sebab British yang jajah. Yang kedua, Parlimen Malaysia. Yang ketiga, Dewan Undangan Negeri Sabah dan Sarawak. Dan yang keempat, Dewan Perhimpunan Singapura. Okey, lepas diluluskan, Akta Malaysia diperkenalkan oleh 2 pemerintah tertinggi. Yang pertama di Britain iaitu Ratu Elizabeth II. Dan yang ketiga yang di-Pertuan Agong. Ingat selepas diluluskan, Akta Malaysia diperkenankan oleh 2 ketua negara. Mereka ni bukan saja pemerintah tertinggi. Mereka adalah ketua negara. Ketua negara Britain siapa dia? Ratu Elizabeth II. Dan ketua negara Malaysia yang di-Pertuan Agong. Jadi ada beberapa pihak yang memperkenalkan? Ada 2 pihak yang memperkenankan. Iaitu, yang pertama Ketua Negara Britain iaitu Ratu Elizabeth II. Dan yang kedua, Ketua Negara Malaysia iaitu yang di-Pertuan Agong. 2 pihak perkenan. Cikgu ulang kali berapa pihak yang lulus? 4 pihak. Parlimen British, Parlimen Malaysia, DUN Sabah Sarawak dengan Dewan Perhimpunan Singapura. Berapa pihak yang perkenan? 2 pihak. Ratu Elizabeth II dengan yang di-Pertuan Agong. Okey, seterusnya lepas dilulus dan diperkenalkan, Malaysia diisytiharkan pada 16 September 1963. Yang paling penting ditandatangani Akta Malaysia ni di mana? Di London pada 9 Julai 1963. Lepas tu dilulus oleh berapa pihak? 4 pihak lulus. Parlimen British, Parlimen Malaysia, DUN Sabah Sarawak dengan Dewan Perhimpunan Singapura. Diperkenan berapa pihak? 2 pihak. Ratu Elizabeth II dengan yang di-Pertuan Agong. Kemudian diisytiharkan pada bila? 16 September 1963. Okey, last sekali kita tengok intipati Perjanjian Malaysia ataupun Akta Malaysia. Tengok apa maksud Akta Malaysia. Akta Malaysia adalah gabungan negeri-negeri berkenaan ataupun Sabah, Sarawak, Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu yang seterusnya dinamai Malaysia ataupun yang seterusnya dinamakan sebagai Malaysia. Okey, tengok apa isi kandungan Akta Malaysia atau Perjanjian Malaysia. Isi kandungan yang pertama, agama Islam sebagai agama
rasmi. Agama lain boleh diamalkan. Ya, di Malaysia ada tak agama lain? Ya, ada. Walaupun agama Islam agama rasmi, agama lain semua boleh diamalkan. Jadi ada apa perkara tentang agama? Dua perkara. Yang pertama, agama Islam agama rasmi. Yang kedua, agama lain boleh diamalkan. Okey, tengok. Isi kandungan yang ketiga, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Kemudiannya bahasa Inggeris dan bahasa lain boleh diamalkan. Bahasa Inggeris menjadi bahasa rasmi selama 10 tahun di Sabah dan Sarawak. Bahasa Inggeris jadi bahasa rasmi Sabah Sarawak apa tahun? 10 tahun pandainya. Jadi ada apa perkara tentang bahasa? 3 perkara tentang bahasa. Yang pertama, bahasa Melayu bahasa kebangsaan. Yang kedua, bahasa Inggeris dan bahasa lain boleh tak? Ya, boleh diamalkan. Dan yang ketiga, bahasa Inggeris menjadi bahasa rasmi selama berapa tahun? 10 tahun di Sabah dan Sarawak. Jadi ada 3 perkara tentang bahasa. Cikgu ulang balik. Ada apa perkara tentang agama? Ada 2 perkara tentang agama. Yang pertama, agama Islam, agama rasmi. Selain agama Islam, agama lain boleh diamalkan. Ada apa perkara tentang bahasa? 3 perkara. Yang pertama, bahasa apa? Bahasa kebangsaan? Bahasa Melayu. Bahasa yang paling penting di dunia bahasa apa? Bahasa Inggeris. Dan bahasa-bahasa lain boleh diamalkan tak? Boleh. Dan yang ketiga, bahasa Inggeris menjadi bahasa rasmi berapa tahun di Sabah Sarawak? 10 tahun. Bermaksud dari tahun 1963 hingga tahun 1973. 1974 kena cakap bahasa Melayu semua sekali. Okey, kita tengok isi kandungan yang ke-6. Hal ehwal luar diuruskan oleh Kerajaan Persekutuan. Semua berkaitan negara-negara luar, siapa yang urus? Kerajaan Persekutuan sahaja. Okey, yang ke-7. Kedudukan ataupun hak bumi putera Sabah dan Sarawak dipelihara. Dan yang terakhir kali, yang ke-8. Hal ehwal immigration di bawah tanggungjawab Sabah dan Sarawak sendiri. Nak benar ke tak benar masuk di bawah Sabah dan Sarawak sendiri. Jadi ada berapa hal ehwal? Ada 2 hal ehwal. Yang pertama, hal ehwal luar berkaitan negara-negara luar tu di bawah tanggungjawab siapa? Kerajaan Persekutuan. Yang kedua, hal ehwal immigration di bawah tanggungjawab siapa? Sabah Sarawak sendiri. Jadi apa formula untuk Akta Malaysia? Ahmad basahkan seluar Putra Amy. Ya. Ahmad ni dia nak cowok ayak dah ni. Dia keluar pada tandas, dia bawa ayak satu baldi, dia nak cowok ke dalam longkang. Tetapi ada orang duk lari, iaitu Putra Amy. Putra Amy ni main lari-lari, Ahmad cowok, basah habis semua sulat Ahmad. Jadi basah habis semua sulat Putra Amy. Pasal apa basah habis? Sebab Ahmad yang cowok ayak. Jadi Ahmad basahkan seluar Putra Amy. Tak sengaja Ahmad basahkan seluar Putra Amy. Kesian kat Putra Amy. Okey, tengok penerangan formula. Ahmad merujuk pada agama, persamaan pada huruf A. Ada apa perkara tentang agama? 2. Agama Islam, agama rasmi. Agama lain boleh diamalkan. Basahkan merujuk pada bahasa. Bahasa Melayu bahasa kebangsaan. Bahasa lain dan bahasa Inggeris boleh diamalkan. Bahasa Inggeris menjadi bahasa rasmi berapa tahun? 10 tahun di Sabah dan Sarawak. Luar, seluar merujuk pada luar, persamaan pada sebutan belakangnya luar. Hal ehwal luar tanggungjawab Kerajaan Persekutuan. Putera merujuk pada bumi putera, persamaan sebutan 2 di belakangnya iaitu putera. Iaitu hak bumi putera Sabah dan Sarawak dipelihara. Last sekali, Amy. Amy merujuk pada immigration, persamaan 3 huruf awalnya, Amy. Iaitu hal ehwal immigration tanggungjawab Sabah dan Sarawak sendiri. Jadi cikgu ulang balik apa formula untuk Akta Malaysia. Ahmad basahkan seluar Putra Amy. Ahmad tu merujuk pada agama. Apa perkara agama? 2. Agama Islam, agama rasmi, agama lain boleh diamalkan. Basahkan merujuk pada apa? Bahasa. Ada apa perkara tentang bahasa? 3 perkara. Bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Bahasa Inggeris, bahasa lain boleh diamalkan. Bahasa Inggeris, bahasa rasmi di Sabah Sarawak apa tahun? 10 tahun. Ahmad basahkan seluar. Seluar merujuk pada hal ehwal luar tanggungjawab Kerajaan Persekutuan. Putera merujuk pada hak bumi putera Sabah dan Sarawak dipelihara. Last sekali, Amy merujuk pada hal ehwal immigration tanggungjawab Sabah dan Sarawak sendiri. Okey, kita lihat seterusnya. Dalam intipati Perjanjian Malaysia atau Akta Malaysia juga terdapat pembahagian kerusi di Parlimen. Tengok
Di Sarawak diperuntukkan 24 kerusi, di Sabah 16 kerusi dan Singapura 15 kerusi. Paling banyak di mana? Di Sarawak sebab negeri dia sangat luas. Paling luas adalah Sarawak. Sebab tu berapa kerusi? 24 kerusi. Kedua banyak di mana? Di Sabah berapa kerusi? 16 kerusi. Dan paling sikit di mana? Singapura berapa kerusi? 15 kerusi. Jadi jumlah semua sekali berapa? 55 kerusi. 24 Sarawak, kemudiannya 16 Sabah, 15 Singapura. Okey, kita tengok analisis kekerapan bab 6 untuk ketah 2 daripada SPM 2010 hingga 2019. Tengok untuk bab 6 ni baru 2 tahun ditanya. Iaitu 2013 dengan 2017. Tengok yang warna merah tu. Warna merah tu adalah SPM yang sebenarnya. Tengok 2010 tak tanya, 11 tak tanya, 12 tak tanya, 13 baru tanya. 14 tak tanya, 15 tak tanya, 16 tak tanya, 17 tanya pula. 18 tak tanya, 19 tak tanya, 2020 kemungkinan sangat besar bab ini akan ditanya dalam SPM untuk tahun 2020. Okey, tengok SPM ulangan. SPM ulangan pun baru 2 tahun ditanya, 14 ulangan tak ditanya, 15 ulangan tak ditanya, 16 ulangan baru ditanya, 17 ulangan tak ditanya, 18 ulangan tidak ditanya, 19 ulangan ditanya pula. Untuk pelajar yang ambil SPM pada tahun 2020, tengok yang warna merah SPM sebenarnya. Didapati baru 2 tahun ditanya, 2013, kemudiannya 2017. Lompat jauh. Lah ni 2020. Ya, lompat pula 2020. Jadi akan tanya tak? Kemungkinan sangat besar akan ditanya. Okey, tengok analisis kekerapan tajuk. Tajuk apa kita belajar tadi? Tentang Perjanjian Malaysia. Setakat ni baru sekali ditanya, iaitu SPM ulangan 2016 ulangan. Pemasuk SPM sebenar pernah tanya tak? Tak pernah langsung ditanya lagi. Jadi tolong bagi perhatian yang sangat-sangat untuk tajuk Perjanjian Malaysia ini. Okey, tengok contoh soalan struktur. Markahnya 2, 4, 4. Okey, kita tengok satu persatu. Soalan A, apakah maksud Akta Malaysia? Soalan struktur ni di ruangan jawapan ada satu roman, dua roman tak? Tak ada satu roman, dua roman. Jadi bermaksud kena buat ayat. Nak buat ayat kena ada apa? Kena wajib ada pembuka. Okey, tengok apa pembukanya. Maksud Akta Malaysia ialah akta yang memperuntukkan gabungan. Ataupun maksud Akta Malaysia ialah gabungan negeri-negeri berkenaan. Ataupun negeri berkenaan tu negeri apa? Sabah, Sarawak, Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu yang seterusnya dinamai Malaysia. Ada dua perkara yang kena ingat. Yang pertama, gabungan negeri-negeri berkenaan ataupun gabungan Sabah, Sarawak, Singapura dan PTM, Persekutuan Tanah Melayu. Dan yang kedua, seterusnya dinamai Malaysia. Jadi dua markah. Okey, tengok soalan B. Nyatakan kandungan Akta Malaysia dimasukkan ke dalam Perlembagaan Malaysia dalam aspek berikut. Tengok satu roman, bahasa Melayu. Tengok bahasa Melayu tadi bahasa apa? Bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan. Pandainya. Disebabkan tak ada satu roman, jadi ambil balik dia punya pembuka. Bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan. Okey, tengok. B2 roman, agama Islam pula. Agama Islam menjadi agama rasmi persekutuan. Agama lain boleh diamalkan. Pandai. Okey, tengok soalan B3 roman. Hal ehwal luar. Hal ehwal luar ni menjadi tanggungjawab kerajaan persekutuan. Ya, bagus. Dan last sekali B4 roman. Hal ehwal immigration. Hal ehwal immigration pula tanggungjawab Sabah dan Sarawak sendiri. Kalau rujuk isi kandungan ni ada formula tak? Ya, apa formula dah? Ahmad basakan seluar Putra Amy. Okey, last sekali tengok soalan C. Pada pandangan anda, apakah faedah pembentukan Malaysia? Apakah anda soalan? Faedah pembentukan Malaysia. Tengok. Di ruangan jawapan ada satu roman, dua roman tak? Tak ada. Jadi kena buat ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Jadi pembuka dia, faedah pembentukan Malaysia ialah pertahanan negara menjadi lebih kuat dan terjamin. Pasal apa lebih kuat? Sebab semua negeri bercantum. Jadi pertahanan akan jadi lagi kuat. Okey, kemudian penanda wacana cikgu ajar selalunya apa? Menggunakan number. Jadi number yang perlu guna, number kedua, pasaran perniagaan menjadi lebih luas. Pasal apa menjadi lebih luas? Sebab negara kita ni dah banyak dah cantuman semua negeri. Jadi negeri di Malaysia ni akan jadi sangat luas. Daripada Perlis sampai ke Sarawak. Jadi sangat luas. Jadi pasaran menjadi sangat luas. Lepas kedua, ketiga, kejayaan
Kekayaan negara bertambah. Ya, kekayaan di Sabah Sarawak ada kekayaan tak? Ada. Sabah, kayu balak Sarawak, lada hitam. Tanah Melayu ada tak? Getah biji timah. Jadi boleh tak kita kongsi? Ya, semakin bertambah kekayaan di dalam negara kita ni. Lepas ketiga, keempat, perpaduan kaum dapat diwujudkan. Ya, kita kawan tak dengan penduduk Sabah Sarawak? Ya, kawan. Kalau kita pin Sabah Sarawak depa halau tak? Tak. Sama juga Sabah Sarawak kalau mai ke Semenanjung ni, kita kawan tak? Ya, kita kawan. Dan kita halau tak? Tak. Jadi wujudnya perpaduan antara kaum. Kalau nombor jawapan lain, setia kawan ada tak? Ya, setia kawan. Kita berkawan dengan mereka. Mereka pun berkawan dengan kita. Jadi wujud setia kawan. Selain itu, bertambah tak penduduk? Ya, bertambah. Dan bila penduduk bertambah, maka tenaga kerja akan menjadi semakin ramai tak? Ya, semakin ramai. Okey, kita tengok contoh soalan esei. Okey, soalan esei untuk perjanjian Malaysia, markahnya 488. Okey, kita tengok satu-satu dulu. Tengok soalan A. Jelaskan peristiwa yang membawa kepada perjanjian Malaysia 1963. Apakah hendak soalan? Peristiwa perjanjian Malaysia. Okey, soalan isi ni pembukanya, peristiwa yang membawa kepada perjanjian Malaysia 1963 ialah perjanjian Malaysia ditandatangani di mana? Di London pada 9 Julai 1963. Titik. Penanda wacana apa yang cikgu ajak? Number. Jadi start dengan number 2, iaitu kedua, koma. Parlimen British meluluskan Akta Malaysia, titik. Lepas kedua, ketiga. Parlimen Tanah Melayu lagi. DUN Sabah dan Sarawak. Satu lagi, Dewan Perhimpunan Singapura meluluskan perjanjian Malaysia pada bulan Ogos 1963. Ataupun meluluskan perjanjian Malaysia pun dah cukup dah, titik. Lepas ketiga, keempat. Akta Malaysia diperkenalkan oleh berapa orang? 2. Iaitu Ketua Negara Britain, Datuk Elizabeth II, dan Yang di-Pertuan Agong Malaysia, titik. Ataupun Yang di-Pertuan Agong Malaysia pada 26 Ogos 1963. Lepas keempat, kelima. Pada 16 September 1963, Persekutuan Malaysia ditubuhkan secara rasmi. Ataupun kelima, pada 16 September 1963, Malaysia diisytiharkan penubuhannya. Jadi di sini cikgu nak ulang balik sekali lagi. Peristiwa penubuhan Malaysia ni dibuat di mana? Di London pada 9 Julai 1963. Berapa pihak yang lulus? 4 pihak. Parlimen British, Parlimen Malaysia, Dewan Undangan Negeri Sabah Sarawak dengan Dewan Perhimpunan Singapura. Berapa pihak berkenan? 2. Ratu Elizabeth II dengan Yang di-Pertuan Agong. Last kali diisytihar pada tarikh bila? 16 September 1963. Okey, tengok soalan B. Soalannya, nyatakan isi-isi penting perjanjian Malaysia 1963. Apa kena soalan? Isi-isi perjanjian Malaysia. Ada formula tak? Ya, apa formulanya? Ahmad basahkan seluar Putera Amy. Okey, soalan isi ni wajib ada pembuka. Apa pembukanya? Isi-isi penting perjanjian Malaysia 1963 ialah Ahmad merujuk pada apa? Agama, iaitu agama Islam, agama rasmi, titik. Lepas tu masuk pembuka. Pembuka apa cikgu ajak? Guna number, iaitu start dengan number kedua, koma. Selain agama Islam, agama lain boleh diamalkan, titik. Lepas kedua, ketiga, Ahmad basahkan. Basahkan merujuk pada bahasa Melayu, bahasa kebangsaan, titik. Lepas ketiga, keempat, bahasa Inggeris dan bahasa lain boleh diamalkan. Lepas keempat, kelima, bahasa Inggeris menjadi bahasa rasmi selama 10 tahun di Sabah dan Sarawak. Lepas kelima, keenam, ingat balik formula. Ahmad basahkan seluar. Seluar iaitu hal ehwal luar diuruskan oleh Kerajaan Persekutuan. Lepas keenam, ketujuh, koma, Putera merujuk pada hak bumi putera Sabah dan Sarawak dipelihara, titik. Lepas ketujuh, ke-8, Amy merujuk pada hal ehwal immigration tanggungjawab Sabah dan Sarawak sendiri. Pandainya. Last sekali kita tengok soalan C. Okey, dia punya soalan. Pembentukan Malaysia membawa kepada kemakmuran negara kita sehingga ke hari ini. Buktikan kebenaran pernyataan tersebut. Betul ke Malaysia ni makmur? Ya, sangat makmur. Okey, tengok sebagai isi, maka wajib ada apa? Ada pembuka. Tengok apa pembuka dah. Pembentukan Malaysia membawa kepada kemakmuran negara kita sehingga ke hari ini ialah pertahanan negara dapat diperkukuhkan, titik. Ya, semua negeri bercontoh jadi pertahanan makin kuat. Hari ini kerana setiap negeri akan bersama menjadi benteng untuk menentang musuh negara. Contohnya serangan pengganas itu yang menunjukkan seluruh anggota keselamatan dari semua negeri turun menentang pengganas. Kesannya keselamatan negara terjamin. Ya, cikgu di sini cikgu nak ulang sekali lagi untuk soalan kebat holistik ni.
Selalunya soalan akibat ni, soalan awal ke last sekali? Soalan last sekali ya. Nak jawab secara holistik, ada 4 perkara yang cikgu ajak. Yang pertama, isi. Yang kedua, huraian bermula perkataan hal ini. Hal ini agar boleh, hal ini kerana boleh, hal ini menyebabkan pun boleh. Yang penting, hal ini, mulakannya dengan hal ini. Yang ketiga, contoh bermula dengan contohnya. Last sekali, kesan bermula dengan kesannya. Okey, kita tengok isi yang kedua. Kedua, kerjasama ekonomi dapat diwujudkan demi kepentingan bersama. Titik. Hal ini dapat memanfaatkan semua yang ada dalam setiap negeri. Contohnya, Sabah kaya dengan kayu balak, Sarawak kaya dengan lada hitam dan Tanah Melayu kaya dengan getah dan biji timah. Kesannya menggalakkan perkembangan industri pertanian dan pelaburan dapat ditingkatkan. Okey, hanya sekadar itu sahaja dari cikgu. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah seterusnya. Permintaan cikgu, semua pelajar dan guru-guru tolong subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.